Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada bahagian teknikal dan kru-kru Pusat Islam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Bertemu kita dalam program Ihya Ramadan yang dianjurkan oleh Pusat Islam Universiti Malaysia Kelantan. Alhamdulillah. Pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kepada kita kehidupan, masa dan kesihatan untuk bertemu dalam program kali ini, dalam program Sempena Nuzul Quran yang bertemakan kehebatan Al-Quran sepanjang zaman. Bersama kita pada hari ini iaitu yang berbahagia Datuk Dr. Haji Abdul Basit bin Haji Abdul Rahman, merupakan mudir di Pondok Moden, dan beliau berpendidikan di Universiti Madinah daripada ijazah pertama, master dan PhD, Masya Allah. Dan dalam Al-Quran Allah menyebut Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan, merupakan dustur kita, panduan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bekerja adanya pekeliling, kita mesti merujuk kepada pekeliling tersebut. Dan kita sebagai umat Islam, Allah memberikan kita Al-Quran sebagai panduan. Hebatnya Al-Quran yang kita akan kupas dan bincang pada hari ini. Dan seterusnya, fenomena COVID-19 ini menjadi ujian kepada kita. Namun bagaimanakah Al-Quran, kita menghidupkan suasana Al-Quran di dalam masa PKP ini. Kalau kita melihat di negara barat, mereka tidak ada panduan kehidupan. Al-Quran menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada ulil amri minkum. Itu hebatnya Al-Quran, adanya panduan kehidupan. So pada hari ini, dengan segala hormatnya, saya menjemput dan mempersilakan Datuk Doktor untuk memberikan perkongsian kepada kita warga UMK dan seluruh penonton yang berada secara alam maya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khalid dan semua pengurusan Pusat Islam UMK, muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi yang ceria, yang berbahagia ini, kita dapat bersama dengan Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, iaitulah bulan yang turun padanya Al-Quran. Fungsi Al-Quran, hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Fungsi Al-Quran itu menjadi petunjuk kepada manusia dan memberi penjelasan kepada manusia dan menjadi pemisah, kata putus di antara hak dan batil. Maka apabila disebut ayat ini telah dibincangkan oleh para ulama tafsir dan juga ulama tadabbur Al-Quran tentang turunnya Al-Quran itu
pada bulan Ramadan. Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan yang disebut dengan nama bulan yang diberkati. Di mana dalam Al-Quran Allah SWT sebut Syahrul Ramadan yang pertama. Kemudian di awal surah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ini fi Lailatul Qadri. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dan dalam surah Ad-Dukhan, Hamim wal Kitabil Mubin, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Jadi 3 ayat ini berkaitan. Bulan Ramadan, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, kan? Itu yang pertama, bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Dalam surah Ad-Dukhan, fi inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami turunkan dia pada malam yang diberkati. Pada apa ini? Kemudian pada malam itu bila? Iaitulah pada malam Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Kan Lailatul Qadr itu panjang. Maka 3 ayat ini digabungkan sekali. Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Iaitulah malam yang diberkati. Masya Allah, tabarakallah. Bila Lailatul Qadar? Duduknya di bulan Ramadan. Maka para ulama Islam berbincang tentang bila ke tarikh nuzulul Quran, permulaan turun Al-Quran itu bila? Permulaan turun Al-Quran itu bila? Yang masyhur di dalam kitab-kitab sirah mengatakan 17 Ramadan. 17 Ramadan. Jadi alhamdulillah, karena itulah kita 17 Ramadan, biasanya di negara kita ni ada cuti. Dia panggil nuzulul Quran, cuti turun Al-Quran. Itu pun ada sebahagian negeri turun, sebahagian negeri lagi tak turun. Saya gurau lah, kita kata sini turun, sini tak turun. Mana ada negeri yang cuti, ada negeri yang tak cuti, kan? Jadi 17 Ramadan itu di antara tarikh yang paling masyhur, sekali, 17 Ramadan. Ada pendapat yang mengatakan bukan 17, dia kata pendapat yang kedua mengatakan turunnya Al-Quran itu pada 18 Ramadan. Ada yang katakan 7 Ramadan, ada 18 Ramadan, dan ada yang mengatakan 21 Ramadan, dan pendapat yang terakhir mengatakan 24 Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayat oleh Wathilah Ibn Al-Asqa radhiyallahu anhu, mengatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang turunnya Taurat, turunnya Injil. Dalam hadis Wasilah dia kata diturunkan suhuf Nabi Ibrahim pada malam pertama Ramadan. Diturunkan Taurat pada 6 Ramadan. Injil 13, wa anzalallahu al-furqan. Allah Ta'ala turunkan Al-Furqan itu pada malam 24 Ramadan. Jadi kita kata itu tarikh. Jadi saya tak nak bahas panjang di sini. Yang penting Al-Quran sudah turun. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Jadi tiga ayat. Para jemaah sekalian, untuk detail tarikh yang saya sebut tadi, tuan-tuan boleh baca dalam blog saya, blog abuanasmadani.com ataupun blogspot.com. Tajuk dia Tarikh Nuzulul Quran, suatu perbincangan. Kenapa sampai 5? Yang pentingnya pendapat yang kata 24 itu pendapat Wasilah Ibn Asqa. Dalam riwayat dia yang menyebut tentang Allah Ta'ala turunkan Al-Furqan pada 24 Ramadan. Mungkin timbul soalan daripada para penonton, para jemaah. Dia kata macam mana Lailatul Qadar itu ada ke 24? Kita kata itu di permulaan awal. Permulaan awal itu tidak ada istiqrar bahawa Lailatul Qadar itu berada di 10 akhir Ramadan ataupun pada malam-malam ganjil dari bulan Ramadan. Jadi itu perbincangan. Cuma bagaimana turunnya Al-Quran itu, ibtida'un nuzul. Bagaimana turunnya Al-Quran itu? Jadi para ulama menyebut di sini Al-Quran itu turun yang pertama sekali pada malam Lailatul Qadar, diturunnya daripada daripada Lauhil Mahfuz, daripada Lauh Al-Mahfuz
ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun sepanjang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selepas dilantik menjadi mendapat Iqra, ayat yang pertama yang telah kita bincang dalam surah Al-Alaq, maka sehinggalah nak berakhirnya ketika hampirnya nak wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi nak wafat, maka tamatlah turun. Dia panggil turun munajjaman. Munajjaman itu ikut waktu, ikut masa. Jadi bila ada hadis, ada peristiwa yang terjadi, turun Quran. Ada orang mari tanya masalah, turun Al-Quran. Ada orang mari cerita ataupun Al-Quran turun tanpa ada soalan, tanpa ada masalah dan tanpa ada tanya jawab, diturun je. Allah Taala nak turunkan. Itu dia panggil turun secara wa nazzalnahu tanzila. Allah kata aku turun Quran tu secara sikit-sikit. Maknanya dua kali turun. Turun yang pertama daripada Lauhil Mahfuz kepada mana? Ke Baitul Izzah di langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Inilah pandangan majoriti ulama al-aktsar mengatakan sedemikian. Kemudian diturunnya berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Mana tajuk kita hari ni kehebatan Al-Quran. Tuan-tuan bayangkan. 23 tahun Al-Quran turun, tidak ada fakta yang bercanggah. Kita ini, surat kita, PKP daripada 1 sehingga 5 ni pun sudah ada berbeza-beza dia punya arahan kan. Tapi Al-Quran, Allah Ta'ala turun dalam masa 20 tahun lebih, tidak ada percanggahan maklumat atau fakta yang akan ana tunjukkan beberapa contoh nanti insya-Allah supaya kita nampak the amazing Quran, kehebatan Al-Quran, Quran yang menakjubkan ini adalah merupakan mukjizat yang besar Allah Taala anugerahkan kepada kita. Jadi Allah Taala sebut Allah Taala turunkan Al-Quran itu kadzalika linusabbita bihi fuadak. Allah Taala nak jadikan hati Nabi itu tetap. Mana dia turun secara peringkat-peringkat, maka setiap kali bila ada kes, ada isu, turun. Dan ada satu ketika turunnya lambat. Contohnya dalam hadisatul ifki. Ketika berlakunya tuduhan jahat. Puak-puak munafik tuduh Sayyidah Aisyah melakukan perbuatan sumbang. Kan? Dengan Safwan Ibn Mu'atta dalam peperangan Bani Al-Mustaliq itu. Tapi Al-Quran tak turun. Nabi menunggu apakah kata putus daripada Allah Azza wa Jalla tentang peristiwa itu tersebut. Itu dia kata menunjukkan, itu dipanggil munajjaman. Allah Ta'ala turunkan 2 kali. Ada sebahagian ulama mengatakan tak. Diturunkan pada Lailatul Qadar itu sekadar ayat yang nak turun saja. Kemudian yang lain-lain itu turun munajjaman. Baiklah para jemaah sekalian, kata di Syekh Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, dia kata apakah rahsia Allah Ta'ala turunkan Al-Quran itu sekaligus ke langit dunia. Maknanya daripada Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Ini menunjukkan tafkhimun li amrihi, menunjukkan keagungan urusan Quran itu dibawa sekali. Kemudian kepada orang yang diturunkan ke atasnya, makna dia buat satu peristiharan. Kalau kita lah, tapi nak banding dengan Quran tak boleh. Cuma supaya orang panggil agar mudah nampak kan. Mudah nampak kita punya bandingan. Macam majlis convocation lah. Peristiharan tu dibuat secara besar-besaran. Maknanya pada malam turun Al-Quran itu diistiharkan kepada semua penduduk langit, sukan as-samawati sab, penduduk langit semuanya, bahawa ini adalah merupakan kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla daripada Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Maknanya peristiharan sudah ada. Cuma peringkat penurunan itu secara peringkat-peringkat diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kisah turun Al-Quran bagaimana peristiwa itu telah diceritakan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahihnya, iaitu ketika daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana awwalu ma budi'a bihi, permulaan urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak terima wahyu ni
iaitulah ru'ya as-sadiqah. Nabi kita bermimpi dulu, tengok. Sebab yang akan datang ni Jibril alaihissalam yang sangat besar dia punya jisimnya. Nabi akan tengok Jibril dengan rupanya yang asli, yang sangat sangat menggerunkan, menakutkan. Maka permulaan awal tu diberi supaya Nabi kita tengok dengan mimpi dulu. Mimpi-mimpi sebagai irhas, sebagai satu persiapan. Ketika Nabi SAW sedang berada di mana? Berada di Gua Hira. Di Gua Hira, di Jabal Nur, orang panggil di Makkah Al-Mukarramah sekarang. Nabi kita beribadat di situ, lari daripada buah-buah kafir Quraisy yang macam-macam jahiliah di Mekah. Nabi kita duduk at-tahannus, bermakna beribadat di atas dalam Gua Hira. Kemudian bila Jibril datang, maka dia peluknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, Jibril kata, "Iqra." Nabi kata, "Ma'ana biqari'in." Ma'ana biqari', aku tak baca. Maka dua huraian di sini. Ada yang mengatakan ma'ana biqari' dengan mana aku tak pandai membaca, sebab aku ni tak membaca. Tak belajar membaca pun lagi. Ada kata ma'ana biqari'in dengan makna apa yang aku nak baca. Saya nak baca apa? Ajarlah dulu, kan. Kemudian barulah Jibril ajar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Itu permulaan sampai ayat 1 hingga ayat 5. Jadi para jemaah sekalian, alhamdulillah dalam siri-siri PKP ni ana dah ambil peluang untuk setiap selepas subuh 6.45 pagi kita buat huraian ataupun tafsir ringkas tadabbur kepada surah-surah pendek. Jadi alhamdulillah di antara surah yang telah saya selesaikan surah Al-Qadar. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman kita dan juga tengok dalam YouTube. Alhamdulillah itu di antara peristiwa tarikhnya turunnya Al-Quran itu secara berperingkat-peringkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya apakah makna Al-Quran ataupun hakikat Al-Quran Karim, kita tahu Quran lah, kita pegang kitab, kita kata ini Quran ataupun mushaf. Tapi dari sudut definisinya apa? Jadi kita bincang hari ini di pusat pengajian, eloklah kita bincang. Ada yang para ulama yang mendefinisikan Quran itu, dia kata al-lafzul munazzal ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min awalil Fatihah ila akhir suratin Nas. Lafaz yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal Al-Fatihah sampai ke akhir Quran surah An-Nas. Itu secara umum. Ada yang lebih, orang panggil lebih detail, ta'rif Al-Quran itu iaitulah al-kalamul mu'jiz. Tanda. Setiap lafaz ni perlu pada huraian. Al-kalamul mu'jiz. Maknanya kalam yang melemahkan orang lain nak tiru dia. Itu nama Quran. Sebab waktu Allah SWT turunkan Al-Quran, tuan-tuan kena ingat, waktu tu orang Arab walaupun dia panggil zaman jahiliah, tapi dia punya bahasa sastra fasahah, sangat fasih. Dia punya bahasa. Kerana itu orang Arab ni dia buat pertandingan macam sayembara sajak ke, pertandingan perlawanan syair, qasidah, dia orang buat di pasar-pasar tahunan, pesta tahunan dia. Kemudian mana-mana syair yang menang, dia panggil al-mu'allaqat, akan digantung di Kaabah. Zaman tu tak adalah TV, tak ada alat-alat media yang boleh disebar-sebarkan. Zaman kita ni macam-macam, ada Facebook lah, ada apa ni. Maka waktu tu orang yang akan pergi seluruh dunia datang di mana? Kaabah. Jadi dia digantung di kelama Kaabah, dipanggil al-mu'allaqat. Ketika turunnya Al-Quran, orang Arab fasih bahasa Arab. Maka Allah Ta'ala turun Al-Quran, para ulama telah mendefinisikan Al-Quran al-kalamul mu'jiz. Makna satu cakapan yang melemahkan orang lain, nak tiru tak boleh, nak cabar tak boleh. Ada percobaan, orang kafir cuba, kan, dia cuba nak tiru Al-Quran. Contohnya bila mari surah Al-Fil, Allah Ta'ala kata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi puak dia pun nak ikut fil juga. Dia kata Al-Fil,
Wa ma adraka mal fil khartumuhun tawil. Mu tahu gajah tu apa benda gajah? Gajah tu belalainya panjang. Ini apa cerita? Ini cerita kanak-kanak nama dia, bukan cerita Al-Quran kan? Baik. Itu yang pertama, al-kalamul mu'jiz. I'jazul Quran. Mana i'jazul Quran? Orang tak boleh nak tiru Al-Quran, tak boleh nak challenge, nak cabar Al-Quran, tak boleh. Yang kedua, al-munazzal 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang diturun ke atas Nabi dulu, Nabi Musa, nama dia Taurah. Diturun ke atas Isa, nama dia Injil, kan? Al-maktub fil masahif. Ini sebab tarikh ini mari daripada ulama kemudian mereka mengatakan yang telah tertulis dalam mushaf, mushaf Al-Quran. Al-manqulu bit-tawatur, yang dipindah riwayat dia secara tawatur, maknanya secara riwayat yang penuh. Tak ada orang boleh tipu. Itu mana tawatur. Tawatur tu didengar oleh orang ramai dan sampai kepada kita. Al-muta'abbadu bitilawatihi, dan kita beribadat dengan membacanya. Bila kita baca Quran, makna kita beribadat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tak kata alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, mim satu huruf, kan? Lam, alif, lam. Lam satu huruf, mim satu huruf. Bermakna, kalau tuan-tuan dan puan-puan baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, alif, lam, mim, satu huruf, 10 ganda. Bermakna kita sudah ada berapa? Ada 30 ganda. Itu dia panggil kedudukan Al-Quran. Maknanya dalam tarikh ini, ada beberapa isu. Yang pertama, i'jaz. Yang kedua, tanzil. Yang ketiga, kitabah, telah tertulis. Yang keempat, an-naqlu bit-tawatur, panggil riwayat yang mutawatir, yang diriwayat oleh ramai, tak ada siapa boleh tipu. Yang kelima, iaitulah kita beribadat dengan membaca Al-Quran. Ini dia panggil ciri-ciri Al-Quran itu sendiri. Cuma untuk rekod para jemaah, kena tanda. Berapa bilangan Al-Quran? Berapakah bilangan Al-Quran? Jawab dianya, bilangan ayat Al-Quran 6,236 ayat. Ada sikit-sikit perbezaan. Kalau tuan-tuan ikuti dalam kuliah ana tafsir surah juzuk yang ke-30, kita nampak ada beberapa surah khilaf ulama. Ada kata 18, ada kata 19, ada kata 20 ayat. Dia panggil ulama al-fawasil, ulama yang meletakkan ayat itu. Maka bilangannya berbeza. Tapi yang majoritinya, yang masyhurnya 6,236 ayat. Ini fakta. Senang ya tuan-tuan nak tahu bilangan ayat dia. Macam mana cara? Ambil mushaf, belik satu-satu. Surah Al-Fatihah 7, Surah Al-Baqarah berapa, Ali Imran berapa, kata total sendiri. Biarlah kita ni hidup di atas dasar fakta, baru kita sedap, oh ini sebenarnya. Tapi kalau kita hidup atas dasar dengar, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan selalu dengar daripada kecil sampai ke hari ini. Orang tanya, berapa bilangan Al-Quran? 6,666 ayat. Sampai orang beli kereta, pergi booking nombor kereta, 666. Kata apa 666 4 kali ni? Oh, dia kata nombor ayat Quran. Kata dah bilang ke? Tuan dah hitung ke ayat Quran? Pernah cek dalam Quran? Ada ke 6? Tak keluar 6,666 ayat. Jadi kita dari sudut fakta, kita kena jelas. Maka para jemaah sekalian, itu dia panggil bahawa Al-Quran itu Allah SWT turunkan kepada kita beberapa peringkat yang kita tengok hakikat Al-Quran itu, iaitulah Allah Ta'ala turunkan kepada kita supaya menjadi kitab hidayah. Dalam Quran Tuhan sebut, Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itulah kitab aku. La raiba fi, yang tidak ada syak, tidak ada ragu sekali-kali padanya. Apa fungsi Al-Quran? Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang nak bertakwa. Orang nak bertakwa, dia kena pergi kepada petunjuk Al-Quran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, Syahrul Ramadan lazi unzila fihil Quran. Maka Al-Quran itu dia panggil diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka para ulama mengatakan, Ramadan itu bekas kepada Al-Quran. Ramadan hadza wi'a'ul lil Quran. Bekas Al-Quran duduk di bulan Ramadan. Tapi kita kena ingat,
Al-Quran itu bukan hanya turun di bulan Ramadan. Cuma permulaan turun Al-Quran, Syahrul Ramadan, permulaan turun Al-Quran. Tapi dia turun sepanjang tahun dalam masa 23 tahun. Oleh kerana Al-Quran ini bekas, maka para jemaah sekalian, kita nak bulan Al-Quran ini, bulan kita gilapkan diri kita, iman kita dengan Al-Quran. Kalau saya baca dalam sejarah ulama-ulama tentang Al-Quran, Salafus Saleh tentang Al-Quran, tuan-tuan boleh tengok dalam risalah yang saya keluarkan ni, risalah Ramadan Al-Mubarak. Ada yang mengatakan Imam Malik rahimahullah ta'ala, dia mengajar hadis. Bila mari Ramadan, dia kata, dia berhenti. Dia kata kita tumpukan kepada Al-Quran. Masyhur daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia kata Ramadan, dalam bulan Ramadan, dia khatam Quran 60 kali. Sekali siang, sekali malam. Maknanya dia baca satu khatam siang, khatam malam. Ada yang kata dalam solat, ada kata luar solat. Yang pentingnya 60 kali. Ada orang pertikai. Oi, mana boleh Ustaz? Tak logik. 60 kali. Yang tak logik tu awak. Imam Syafi'i fasih, hafal Quran, bukan baca tergagak-gagak macam kita. Yang kita satu juzuk satu jam atau 2 jam. Imam Syafi'i, dia mungkin satu juzuk hanya baru 10 minit. 10 minit, 60 minit, 1 jam, sudah 6 kali. 6 kali khatam, 30 juzuk berapa? 6 kali 5, 30, baru 5 jam. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kita jangan banding kita. Untuk menguatkan kisah Imam Syafi'i khatam 60 kali, anda dapat riwayat daripada seorang syekh di Madinah, nama dia Dr. Yahya Al-Yahya, hafizahullah ta'ala. Dia kata, kalau tuan-tuan tengok ada seorang budak yang buta, nama dia Jihad Al-Maliki. Wafaqahullah wa hafizahullah. Seorang kanak-kanak, dia hafal Quran. Dia hafal hadis sekarang ni. Jihad ni, saya tengok gambar dia, budak ni buta, dia baca Quran secara hafalan, Ramadan tahun lepas, 60 kali khatam. Katanya tahun ni nafsal kar, maknanya cara yang sama. Dia nak 60 kali juga. Kita kalau boleh 6 kali khatam, alhamdulillah nikmat ya Rabbi. Tak. Sekali khatam saya kata, alhamdulillah nikmat. Yang kita bimbangnya takut tak khatam juga. Oh, timbul zaman kita ni Ustaz, jangan cakap. Kami punya grup WhatsApp, ni mazhab WhatsApp gini. Dalam grup WhatsApp kami ni, hari-hari khatam Quran. Oh, dia cari 60 orang, masuk dalam grup, kemudian setiap orang baca setengah juzuk. Dan dia bagi pagi ni, bila habis setengah juzuk, lapor kepada ketua grup, umdah dia. Bila dilaporkan, khatam. Istihar khatam. Saya mengatakan pada jemaah sekalian, khatam online dalam grup, tak khatam. Kecuali kamu dapat pahala sekadar apa yang kita baca. Baca satu juzuk, satu juzuk. Baca setengah juzuk. Itu yang kita dapat. Yang lain-lain itu masing-masing dapat. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, dalam hadis Nabi SAW, Nabi kita bagi beberapa martabat manusia ni, hubungan dia dengan Al-Quran. Rawal Imam Al-Bukhari fi sahihihi an Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, Al-mu'min alladhi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi. Tanda. Kategori yang pertama, orang yang beriman, baca Quran dan beramal dengan isinya. Ini kategori yang pertama. Nabi kita buat bandingan seperti utrujah. Ada sebuah nama buah, nama utrujah. Saya nak tunjuk pun sini tak ada. Tapi di Mekah ada. Tuan-tuan boleh tengoklah dalam Google, tengok, tulis utrujah, dah akan keluar nama gambar. Nabi kata, ta'muha tayyibun wa rihuha tayyib. Bau wangi, rasanya sedap, baunya wangi. Allahu akbar, utrujah. Maknanya orang beriman, baca Quran dan beramal, dua dapat. Manis dan wangi. Yang kedua, wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'ana wa ya'malu bihi. Orang mukmin yang tak baca Quran tapi dia beramal dengan undang-undang Quran. Solatnya, puasanya, tapi dia tak baca banyak. Baca sikit-sikit. Saya bisik-bisik kata macam kita kot, kan? Baca sikit-sikit. Nabi buat bandingan
tamrati, seperti buah kurma, buah tamar. Ta'muha tayyibun wa la rihalaha. Rasanya sedap, manis, tapi dia tak ada bang. Tuan-tuan beli, pergi Mekah, beli buah kurma yang harga dia 120 riyal sekilo. Ajwah kan. Sekarang ni tak pergi pun tak apa. Tuan-tuan PKP boleh makan buah kurma, buka puasa dengan ajwah. Ya, tapi kita ingat buka puasa yang afdal dengan rutab, bukan dengan ajwah. Sebab rutab tu yang Nabi kita makan. Kemudian ajwah tu tamar. Tamar ni rasa sedap, manis, tapi bau tak ada. Kita beli hanya 120 kilo, letak dalam beg buka tak bau. Tak macam kita beli bunga ros ke apa, bunga yang bau sedap tu, kan? Bunga melur. Satu sekuntum letak dalam poket satu rumah bau. Masya-Allah tabarakallah. Baik. Itu orang mukmin. Yang mukmin ni baiklah. Walaupun baca Qurannya sikit tapi baik sebab dia beramal dengan isi Quran, dia ikut Quran, dia puasa, dia zakat, dia solat kan. Yang ketiga, wa masalul munafiqul ladzi yaqra'ul Quran. Orang munafik yang baca Quran. Ada ke munafik? Naam, munafik baca Quran. Puak-puak yang betul-betul hari-hari duk kutuk sahabat, duk maki sahabat, duk laknat sahabat. Nama dia puak Syiah. Baca Quran, mari musabaqah di Kuala Lumpur. Jangan main-main. Jadi puak munafik ni baca Quran, Nabi kata karaihanah, macam bunga. Rihuha tayyibun wa ta'muha mur. Baunya sedap tapi rasanya pahit. Maknanya nampak mazhar yang zahirnya nampak comel lah sebab baca Quran kan. Tapi mulut yang baca Quran tu juga yang duk kutuk sahabat siang malam. Nama dia puak-puak Rafidah, puak Syiah. Hati-hati dengan geng ni. Wa masalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Quran. Orang munafik yang tak baca Quran kal hanzalah. Nama buah nama ni. Hanzalah ni ta'muha murrun wa rihuha mur. Rasa dia pun pahit, rasa dia tak sedap, bau dia pun busuk. Masya-Allah tabarakallah. Jadi saya nak para jemaah sekalian, kita dalam 4 kategori ni, kita ambil kategori yang pertama seperti utrujah, paling kurang darjat kita ambil darjat yang kedua seperti buah kurma, walaupun tak baca banyak Quran tapi kita beramal banyak dengan Al-Quran insya-Allah. Baik, timbul lagi Ustaz. Bagaimana cara baca Quran? Tuan-tuan tanda. Bagaimana cara baca Quran? Para ulama telah membahagikan cara baca Quran ini 3 kategori. Cara baca Quran ada 3 kategori. Yang pertama, qiraah lisaniyah. Kita baca dengan lidah kita. Seperti yang kita duk baca ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dia panggil qiraah lisaniyah. Baca dengan lidah. Yang kedua, qiraah qalbiyah. Baca dengan hati. Macam mana baca dengan hati? Dia panggil tadabbur Quran. Kita baca, kita nak menjiwai, berfikir tentang isi kandungan Quran. Itu dia panggil tadabbur. Ilmu yang kedua ni sangat-sangat penting. Kerana orang yang merasai kemanisan Al-Quran itu bila dia tadabbur, bila dia kaji Al-Quran, bila dia teliti Al-Quran, barulah kesan Al-Quran itu berbekas dalam jiwa dia. Yang ketiga, qiraah amaliyah. Qiraah amali maknanya bacaan secara amali. Ini bacaan secara amali ini agak kita boleh buat secara individu. Contohnya, Allah suruh solat, kita solat. Allah suruh puasa, alhamdulillah sekarang ni kita puasa, kan? Allah suruh kita zakat, kita zakat. Allah suruh haji, haji. Tapi bila Allah Taala perintahkan kepada kita, wal yahkum bainahum bima anzalallah, naklah kamu buatlah hukuman di antara kamu dengan undang-undang Al-Quran. Riba haram. Kita tahu riba haram. Tapi oleh kerana dalam negara ni ada sistem riba yang berjalan, kita nak buat apa? Undang-undang hudud jenayah. Orang bunuh orang kena bunuh balik. Arak haram. Siapa dia bunuh arak kena sebat. Mencuri potong tangan. Zina di rotan, disebat ataupun direjam. Tak boleh buat. Maka itu dia panggil perlu kepada wazi' sultani, perlu pada kekuatan. Jadi kita boleh buat cara perkara-perkara yang bersifat individu, tapi yang bersifat undang-undang perlu kepada kerajaan. Jadi sekarang ni kita tengok 3 bacaan Quran. Yang pertama, qiraah dengan lidah, alhamdulillah kita boleh baca.
Terutama sekali di musim-musim Ramadan, kita kena banyak baca Quran. Ada orang kata, Ustaz, saya ni sebenarnya nak baca Quran, tapi tak pandai. Saya kata, kalau tak pandai, kenapa tak belajar? Zaman dulu, pen tak baca Quran. Kan? Pen kita ni baca Quran dulu, tak baca. Tapi zaman kita sekarang ni, pen sudah baca Quran. Tuan-tuan kena ingat. Saya kata di antara benda ajaib yang berlaku dalam dunia ni, pen boleh baca Quran, makhluk Allah Ta'ala yang belajar tinggi-tinggi ni tak boleh baca Quran. Ajaib. Tuan-tuan jangan lemah. Belajarlah Al-Quran walaupun umur sudah berapa. Jangan kata, oh, saya tua terus. Nabi mula baca Quran umur 40. Jangan lupa. Sahabat-sahabat lain umur baca Quran berapa umur dah. Ada yang sudah tua baru masuk Islam. Tak boleh. Oh, dia Arab. Siapa kata Arab? Bukan semua Arab. Selepas pembukaan kota Mekah, selepas pembukaan negeri-negeri, kan? Zaman Sayyidina Umar, zaman mana-mana pergi, yang masuk Islam tu orang Rom, orang Parsi, orang mana-mana orang, bukan Arab. Tapi mereka boleh menguasai bahasa Arab, boleh baca Quran, boleh hafal Quran, bahkan ramai di kalangan ulama-ulama lughah, al-lughawiyun laisu minal Arab. Bukan orang Arab. Masya-Allah, tabarakallah. Jangan lemah. Hari ni macam-macam orang ada dah. Kelas tadabbur Quran, kelas pengajian Al-Quran, ada yang bayar, ada yang free, semua ada. Nah, maka kita kena letak, kita duduk kategori yang pertama baca Quran, alhamdulillah. Kategori yang kedua tadabbur Quran, berfikir tentang Al-Quran. Inilah yang dikatakan menjadi sebab kepada besarnya kesan Al-Quran itu. Tuan-tuan tengok dalam tajuk kita ni, kehebatan Al-Quran sepanjang zaman. Saya akan tunjuk satwatul Quran, kesan Al-Quran itu kepada manusia semenjak daripada zaman Nabi SAW itu sampai kepada zaman kita hari ni, kesan tu masih ada. Kita ambil di contoh-contoh kesan Al-Quran itu daripada awal, ya, daripada awal. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya, sebelum daripada Nabi kita SAW berhijrah, berlakunya tekanan yang begitu dahsyat yang dibuat oleh puak-puak Quraisy kafir terhadap Nabi SAW. Ada yang kepung Nabi di Bani Syekh Abi Talib, Bani Hashim, sampai 3 tahun. Nabi kita diboikot oleh puak-puak Quraisy. Dan banyak lagi tekanan lain, sehingga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu nak berhijrah juga ke Habasyah. Seperti orang lain pergi hijrah. Ja'far dah pergi, Sayyidina Abu Bakar nak pergi. Bila Abu Bakar nak pergi, jumpa dengan seorang nama dia Malik ibnul Haris ibnul Dighinnah. Dia ni ketua kabilah Al-Qarah. Kabilah ni ada perjanjian damai. Dia panggil tahaluf dengan Quraisy. Dia kata, Abu Bakar, mu jangan keluar daripada Mekah. Duduk sini. Aku akan beri perlindungan kepada kamu. Jadi Abu Bakar, bila ada orang nak bagi lindung, orang ni pula kuat, rapat dengan Quraisy, Abu Bakar tak ada hijrah. Duduk di rumah dia, duduk baca Quran dalam rumah. Tak lama Abu Bakar kata, aku nak buat, kalau kita ingat macam bangsa lah, bangsa kecil depan rumah tu macam surau, aku nak solat situ. Dia pun buat surau. Bila dia duduk solat di situ, berduyun-duyun, budak kanak-kanak, orang-orang perempuan kafir Quraisy mari dengar Sayyidina Abu Bakar baca Quran. Dan Abu Bakar As-Siddiq ni seorang yang dipanggil orang yang bakat, orang yang mudah menangis. Bila baca Quran dia menangis. Baca Quran menangis. Bila dia menangis, orang-orang anak-anak Quraisy pakat mari duduk dengar, ketua-ketua Quraisy, kata pelik ni Abu Bakar ni. Bahaya ni. Bahaya dia kata ni. Ni pakat mari dengar, orang-orang perempuan mari ni yang menyebabkan mereka jadi ta'atuh dengan Abu Bakar. Bila dengar Al-Quran, jiwa dia lain manusia ni bila boleh dengar Quran. Jadi puak-puak Quraisy pun mula sekat Sayyidina Abu Bakar, jangan duk baca Quran ni. Habis dah, anak-anak aku mari dengar baca Quran, orang-orang perempuan aku mari dengar baca Quran. Itu dia panggil kesan Al-Quran itu bila didengar oleh masyarakat. Maka mereka sekat, tak bagi. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masani taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Al-Quran ni Allah Ta'ala turun sebaik-baik kitab, taqsha'irru,
Bila kita baca Quran, kita akan naik meremang bulu roma. Bulu roma ni dengar. Bagi orang-orang yang nak apa ni dapat hidayah, bila baca Quran dia naik bulu roma. Itu dia panggil ayat yang penting untuk kita belajar. Dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum apabila dibaca Al-Quran dia akan menangis. Ketua yang menangis siapa dia? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sendiri. Dia yang paling awal sekali kan. Pernah Nabi kita suruh sahabat baca Quran. Iqra alayya. Bacalah Quran kan daripada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud kata, ya Rasulullah, kaifa aqra'u alayka wa alayka unzil? Macam mana saya nak baca Quran? Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, baca. Aku suka dengar orang lain baca. Maka Ibnu Mas'ud baca surah An-Nisa sampai kepada fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Tiba-tiba sampai sini dia dengar Nabi kata hasbuk. Cukup. Aku pun tengok. Rupanya Nabi sudah menangis. Sallallahu alaihi wasallam menangis. Itu dia panggil ta'sirul Quran, kesan Al-Quran itu. Kemudian Sayyidina Abu Bakar cerita hadis wala hajat kan. Pernah Abu Jahal, Abu Sufyan, Al-Akhnas bin Syarif. 3 orang ni janji nak pergi dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran. 3. Dia kata kamu pergi belah ni, aku pergi belah ni. Mana dia pergi daripada sudut yang berlainan. Dia pergi. Bila pergi Nabi kita duk baca Quran di rumah dia. Dengar masing-masing. Dia tak tahu. Pagi esok, jumpa. Macam mana? Sedap dia baca. Jadi dia pun kata, cukuplah pergi. Jangan pergi. La ta'udu. Malam ni jangan pergi. Nanti orang-orang bodoh di kalangan kita, tengok kita pergi, dia orang pergi juga. Bahaya. Mereka bila dia dengar, dia rasa kesan itu sangat-sangat menakutkan. Malam yang kedua, kata dia Abu Jahal, tak boleh pergi. Abu Sufyan marah. Dia pergi senyap-senyap. Abu Sufyan kata tak boleh pergi. Abu Jahal marah. Abu Sufyan pergi senyap-senyap. Al-Ahnaf kata tak boleh pergi kan. Dia pergi juga. Akhir kali pagi esok, temu pula. Mu mari juga. Dah mu? Tak apalah. Dah masing-masing mari. Malam esok jangan mari ya. 3 malam. Teruk-teruk dia orang pergi. Itulah akhir sekali mereka, maknanya bila dia dengar, dia akan terpengaruh. Seorang ketua pengak Quraisy, kepala halian, orang Kelantan kata dah, kepala pengak dia. Nama dia Al-Walid Ibn Mughirah. Dia ni dihantar oleh Quraisy supaya pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita baca ayat Quran. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba. Dia bila dengar baca, dia kata, "A'id, ulang sekali lagi, aku nak dengar." Nabi kita ulang. Al-Walid kata apa? Wallahi inna lahu lahalawah wa inna alaihi la talawa wa in. Dia puji, dia kata, "Oh, sedap dengar baca Quran ni. Bahasa dia cukup indah, masya-Allah. Wa ma yaqulu hadzal bashar." Bahasa ni bukan manusia yang sudah lembut. Bila Abu Jahal tahu, sudah. Al-Walid ni kena sihir ke Muhammad dah, pula dah. Dia pun mari. Mari marah. Itulah Quraisy, seorang Utbah bin Rabi'ah ni, ketua juga, salah satu daripada ketua Quraisy. Dia mari, mereka pergi jumpa Nabi, Quraisy pergi hantar suruh jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya nak bagi tawaran. Kalau mu nak kahwin hak manusia paling comel sekali Mekah ni, siapa? Aku kakak. Nak harta macam-macam. Bila dia sudah bagi tawaran, tengok. Cara Nabi dialog, kalau orang cakap Nabi dengar. Sudah dia cakap, Utbah cakap, Nabi kata, "Awaqad faragta, Abul Walid?" Sudah dah. Sudah. Baik. Fasma' minni. Mu kena dengar pula aku cakap. Takkan aku dengar mu yang itu dia panggil bahasa insan. Ni kita suruh orang dengar kita tak nak dengar orang kan. Nabi kita baca surah Fussilat. Hamim
Tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhira. Baca. Dia pun dengar. Sambil-sambil dengar, dia letak tangan dia ke belakang. Mana orang panggil dia menyandar dengar. Allahu akbar, sudahlah. Bila Nabi kita sujud, dia sujud juga. Dia balik-balik kepada kaum dia. Kata dia, geng-geng dia, ja'a Abul Walid bi ghairil wajhil ladzi zahaba. Hei, Abul Walid ni tengok lain muka tu. Pergi tak nampak backing. Balik ni nampak lembek. Sudah. Kena sahih ke Muhammad dah. Itulah dia atas beberapa kisah para jemaah sekalian. Kalau saya bagi contoh-contoh ni cukup panjang. Cuma kita nak tunjuk contoh di zaman kita. Supaya orang panggil kehebatan Al-Quran sepanjang zaman. Contoh di zaman kita ini, saya buat setakat masa yang sempat ni, ada dua orang. Yang pertama, nama dia Gary Miller. Orang Arab panggil Gary Miller. Gary Miller. Gary Miller ni katanya pernah diberi grant oleh kerajaan Kanada. Kerajaan Kanada untuk mencari di manakah kelemahan Al-Quran. Nak cari di mana kelemahan Al-Quran. Dia ni, Gary Miller ni salah seorang daripada pendakwah Kristian yang sangat aktif. Dan dia pengkaji kepada kitab Taurat, kitab dia itulah. Maka diberi grant oleh kerajaan Kanada supaya mencari di manakah kelemahan Al-Quran sebagai peluru untuk mereka tembak Islam ni, nak cari. Dia pun belik Quran. Dia kata Quran ni turun 14 abad dulu di padang pasir. Tentulah maklumat dia tak standard dengan zaman kita hari ni, zaman moden. Oh, hebat dia. Dia pun cari. Adakah dalam Quran ni cerita Nabi sedih dengan kematian Sayyidah Khadijah? Cari-cari tak ada. Waktu anak dia mati, tak ada juga. Dalam Al-Quran ada surah Maryam yang menceritakan tentang Sayyidina Al-Masih dan ibunya Al-Maryam. Cerita macam ni tak ada dalam kitab Nasara, dalam kitab Injil tak ada. Dan tak ada pula dalam surah ini, surah Aisyah, surah Fatimah tak ada, surah Maryam ada. Pelik. Dan didapati Allah Taala sebut nama Nabi Isa zukira bil isim, Isa bin Maryam 25 kali dalam Quran. Muhammad disebut berapa kali? Nama Muhammad disebut 5 kali je. Lagi pening. Gary Miller kata, pelik. Patut puji Muhammad lah, Isa sikit-sikit, ni Isa banyak. Dia cari lagi. Dia cari-cari sampai kepada surah An-Nisa, tanda tuan-tuan. Sampai kepada surah An-Nisa, ayat 82. Allah Ta'ala sebut, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kamu tak tadabbur Quran? Kamu tak teliti, tak kaji Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairah. Kalau Quran ni mari bukan daripada Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kamu akan jumpa fakta-fakta yang banyak bercanggah. Hey. Dr. Gary kata, ayat ini menjadi suatu prinsip kepada kajian moden. Kajian moden hari ini nak cari benda-benda salah, supaya kita boleh kritik kan. Ini Al-Quran pula suruh kita cari, pergi cari. Cabar. Laukana min ira. Kalau Quran ni bukan daripada Allah Taala, mu akan jumpa banyak fakta-fakta salah. Cari ya. Cari, tak jumpa. Sudah. Cari pula dari sudut kesalahan bahasa, tak jumpa. Allahu Akbar. Bila sampai kepada ayat awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqa fafataqnahuma. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Mu tengok orang kafir tak tengok ke dulu langit dengan bumi ni bercantum. Kanata fafataq, kami pecahkan dia. Waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy. Dan kami jadikan sumber daripada air itu benda-benda hidup mari daripada air. Afala yu'minun? Apakah kamu tak beriman? Kata dia Gary, bila sampai kepada ayat ini, sedangkan dia sudah dapat jaizah Nobel pada tahun 1973,
dengan teori Big Bang dia. Dia kata ada dah dalam Quran. Langit dengan bumi bercantum. Fafatakna, kami yang pecahkan dia. Sudah. Maka bertambah pelik dia. Di akhir ayat pula tentang air pula. Manusia ni berapa banyak air dalam tubuh kita? Cari. Akhir sekali, pada tahun 1977, setelah setahun Gary Miller mencari kesalahan Al-Quran, dia jumpa Al-Quran Mu'jizat. Maka Gary Miller pada 1977 telah masuk Islam dan dia telah tulis sebuah buku, nama dia The Amazing Quran. Cari buku ni, ada dalam internet, ada Amazing Quran. Dalam bahasa Arab dipanggil Al-Quran Al-Muzhil. Quran yang cukup menakjubkan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kata di para pengkaji, orang barat apabila mengkaji Al-Quran, mereka akan masuk Islam. Tapi kita ni sekat mengaji Quran, tak kaji, maka begitulah keadaan kita dengan Quran. Tak bertambah, tak tinggi dia punya kehebatan. Seorang lagi, masa kita sangat terhad. Nanti tuan-tuan boleh cari dalam buku Al-Quran dan Sains. Ada cerita-cerita macam ni. Seorang lagi nama dia Maurice Bucaille. Dr. Profesor Maurice Bucaille ni seorang pakar bedah Perancis. Ketika Presiden Perancis François Mitterrand menjadi ketua negara pada tahun 1981, dia ni peminat kaji benda-benda yang sejarah. Jadi François minta dengan kerajaan Mesir supaya hantar mumia mayat Firaun, hantar ke Perancis untuk dibuat kajian. Maka Firaun, kalau tuan-tuan tengok dalam internet, ada orang tak gambar pasport Firaun. Mendiang Firaun ni ada pasport. Bila sampai ke Perancis, kerajaan Perancis telah buat sambutan secara resmi negara. Hebat kan? Sambutan resmi negara dengan benderanya, dengan presiden mari sambutnya, macamlah Firaun itu hidup lagi. Mari. Baik. Saya nak ringkas je cerita masa kita nak habis. Maurice Bucaille pakar bedah mayat Firaun. Bangga dia. Repot. Firaun mati dalam air sebab dalam paru-paru dia ada garam. Kaji. Buat kajian siap-siap. Dia pun nak bentang lah dia punya laporan ni. Kajian hebat dia ni. Jadi ada orang Islam kata, la tata'ajal. Jangan gopoh Maurice. Orang Islam tahu dah Firaun ni mati dalam laut. Tahun 14 kurun dulu. Bukan baru hari ni. Mana boleh saya cakap. Mana dia tahu dia orang duduk pada pasir naik unta je. Sekarang ni baru ada alat-alat pengkajian yang begini hebat. Kan? Hebat. Dia kata, dan mumia Firaun pun dapat baru jumpa tahun 1898 miladi. Baru 200 tahun. Takkanlah dia orang boleh buat. Dalam dia pun baca dalam kitab Injil. Dalam kitab Injil tak ada sebut tentang Firaun dihantar balik. Dia tahu mati. Tapi dia tak sebut hantar balik. Baiklah. Maurice tak lena tidur. Mayat Firaun dihantar balik ke Mesir. Tapi dia masih lagi dalam kajian. Kemudian ada satu persidangan muktamar di Arab Saudi. Muktamar di Arab Saudi, Maurice nak pergi. Nak bentang laporan dia. Bila sampai-sampai, orang kata, Maurice, laporanmu tu lapuk. Dalam Al-Quran surah Yunus ayat 92, Allah Ta'ala telah beritahu kepada kami, فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Allah kata apa? فَالْيَوْمَ, lepas mu tenggelam Firaun, kami selamatkan tubuhmu, litakuna liman khalfaka ayah, supaya kamu orang yang mari kemudian tengok Firaun ni lah keputusan orang jahat, orang yang celaka, lawan Islam ni. Maurice terkejut. Kemudian wa yasrah bi'ala sautihi, dia telah mengiklankan dengan suara dia, laqad dakhaltul Islam wa amantu bihadzal Quran. Aku telah beriman, masuk Islam dan aku beriman dengan Quran ini. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian Maurice tertulis sebuah buku Al-Quran wat Taurah wal Injil wal Ilm, dalam bahasa orang putih pun ada, dalam bahasa Perancis pun ada. Tuan-tuan boleh tengok. Para jemaah sekalian muslimin dan muslimat
Itu cerita-cerita orang dulu. Cerita orang dekat-dekat ni tak ada ke, Ustaz? Alhamdulillah, ana sempat pergi ke Jepun. Sahabat saya nama Zulkarnain. Allah wafaqahu wa hafizahullah. Dia pergi belajar di Jepun, kemudian dia kahwin dengan orang Jepun, dan alhamdulillah pada sebelum Ramadan tahun lepas kami pergi bersama dengan sahabat-sahabat kita, Presiden Persatuan kita Ustaz Abdullah Bukhari dan lain-lain, pergi dan kita dapat dengan sokongan rakyat Malaysia, kita dapat bina sebuah pusat dakwah, nama dia JDC, Japan Dakwah Center di Osaka. Dan siap. Baru kami hidup nak pergi. Bulan 3 baru ni untuk rasmikan bangunan, Covid mari. InsyaAllah kita tangguh. Kata di saudara Zul, dia kata orang Jepun ni mari, bila mari, Zul ni akan baca kepada mereka Quran. Baca Quran. Ada yang Jepun ni kata, dia dengar Quran, naik bulu rama dia. Dan dia buka handphone dia kata, dia nak suruh Zul ni rakam bacaan. Dia nak balik dengar pula. Mengikut pengalaman saudara kita, dia kata kalau yang mari itu meremang bulu rama dia, tak lama dia akan U-turn balik, mari ke pusat dakwah ni, mari ke sini, dan dia akan masuk Islam. Itu kesan Quran. Satu malam ana solat di Masjid Haram Mekah. Imam malam tu saya Dr. Khalid Al-Ghamidi hafizahullah taala, dia solat. Dia baca ayat Quran, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Mu nak bunuh seorang laki-laki yang kata Rabbi Allah, Tuhan aku Allah. Khalid baca Quran malam tu, dia menangis. Menangis sungguh-sungguh. Dan boleh katakan orang yang solat malam tu di Masjid Haram, boleh katakan semua menangis, termasuklah orang warga Malaysia. Saya tanya Pak Cik, menangis tak sana? Teriak. Bahasa Kelantan kata teriak. Nangislah tu. Apa teriak? Faham ke tak? Dia kata, tak tahulah Ustaz. Bila saya dengar imam tu baca, dia menangis, saya rasa satu sentuhan dalam jiwa saya. Saya menangis juga. Menangis sungguh-sungguh. Tuan-tuan ingat. Bila kita duduk tepi Kaabah, satu hari, Nabi pernah dicekik tengkuk dia oleh Quraisy. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu datang, tarik tangan Quraisy, Abu Bakar baca ayat ni. Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Mu nak bunuh seorang Islam kerana dia kata Tuhan dia Allah. Jadi Khalid bila baca, seolah-olah kita nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang diheret, sedang dicekik tengkuknya di dekat Kaabah, maka semua orang menangis. Itulah dipanggil ta'sirul Quran fil qulub. Quran itu memberi kesan banyak dalam hati. Jadi para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, marilah kita sama-sama gilak balik kehebatan Al-Quran, tuan-tuan. Oleh kerana zaman kita ni panggil zaman sains dan teknologi, alhamdulillah di Makkah Al-Mukarramah satu badan rasmi di bawah Rabitah Alam Islami, nama dia Hay'ah Al-I'jazil Ilmi. Badan mengkaji benda-benda yang ajaib dalam Quran. Dia kaji. Quran sebut tentang besi, maka dia kaji tentang besi. Al-Quran sebut tentang apa saja, tentang alam ini, tentang udara, kajian. Ada buku-buku banyak. Alhamdulillah saya dah kumpulkan, tapi bila mari banjir tahun 2014 habis kita kumpul balik semula, insya-Allah. Dalam internet pun ada. Dia tulis Hayatul I'jazil Ilmi. Mereka ni kaji. Jadi untuk pendidikan anak-anak zaman kita hari ni, untuk menguatkan akidah dia, elok kita cari kitab-kitab yang baiklah. Cari penulis-penulis yang dikenali, dipastikan akidahnya. Jangan cari pula orang terjebak dengan Syiah atau terjebak dengan geng-geng liberal, itu bahaya. Kemudian kita suruh anak kita baca, sebab zaman ini zaman budak-budak ngaji sains, dia nak tengok fakta, nak tengok dia punya kesan. Itulah masya-Allah, tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, cukup menarik Al-Quran ini sepanjang zaman. Dan saya nak tanya para penonton sekalian, semenjak kita baca Quran daripada kecil lagi, umur kita berapa tahun, mak kita ajar Al-Fatihah, ajar Qul Huwallahu Ahad, sampai hari ini, ada ke orang kata dia jemu dah baca Quran? Ada ke tak ada? Orang yang beriman tak akan kata. Bahkan dia bimbang pula tak baca Quran. Tapi kalau kita baca buku lain, buku novel yang ditulis oleh penulis antarabangsa, 2 kali baca, 3 kali tak nak dah. Serabut cerita, kan? Tapi kalau baca buku silibus sekolah,
Tanya pelajar-pelajar studi kita. Kita dulu pun masa belum habis mengaji ni tak. Oh ya Allah. Kalau pensyarah tunda periksa, berasa nak marah. Dah kita pulung dah baca semalam ni. Ingat esok boleh pencen dah kita punya nota. Tapi Al-Quran lagi dibaca, lagi rasa lazat. Karena itulah para ulama tadabbur kata apa? Al-Quran ini diibarat seperti buah kurma, lagi dikunyah, lagi dimama, lagi manis. Demikianlah kita dengan Quran. Lagi kita baca, selagi kita tadabbur, selagi kita dapat menggali isi kandungan, kita akan terasuk, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi para jemaah sekalian, saya tak mampu lagi nak lebih panjang daripada ini. Masa kita sudah tamat, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube saya, Halakah Abu Anas Madani, cari surah-surah pilihan ataupun tafsir 3 juzuk yang ke-30. InsyaAllah kita tadabbur sama-sama di musim PKP yang kita terkawarnya pergerakan kita ini, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, ada orang tanya, nak baca buku Kehebatan Al-Quran. Saya tak tulis buku Kehebatan Al-Quran, tapi saya tulis sebuah buku, nama dia Musafir Menuju Allah. Ni buku ni, Musafir Menuju Allah. Dalam buku ni ada tajuk khas tentang 10 perkara yang menyebabkan kita mendapat kecintaan, kasih sayang Allah. Salah satu daripadanya baca Al-Quran dan tadabbur. InsyaAllah cari buku Musafir Menuju Allah. Jadi setakat itu dulu, Ustaz Khalid. Terima kasih di atas semua yang mendengar. Mudah-mudahan ada manfaat. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Datuk atas perkongsian begitu tadi. Dan kita boleh ambil sedikit ulasan turunnya Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar dan di bulan Ramadan. Dan di sini terdapat satu soalan daripada para penonton. Assalamualaikum Doktor. Yang pertamanya, bagaimanakah para sahabat membezakan kata-kata Rasulullah itu adalah ayat Al-Quran ataupun hadis? Dan soalan yang kedua, boleh Doktor ceritakan sejarah pengumpulan ayat-ayat Al-Quran kepada mushaf daripada zaman Nabi sehingga zaman Khulafa Ar-Rashidin? Dan yang ketiga, bagaimanakah ayat Al-Quran dibahagikan kepada surah-surah dan nama surah itu diberi? Jadi boleh Doktor respon kepada soalan yang pertama, iaitu membezakan di antara ayat Al-Quran dan hadis. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara yang bertanya. Jadi alhamdulillah, bila turunnya ayat Al-Quran, Nabi SAW akan baca kepada para sahabat. Akan baca kepada para sahabat dan sahabat akan mengingatinya. Itu di antara hikmah kenapa Quran itu turun munajjaman. Turun secara berperingkat-peringkat. Kalau turun sekaligus, apa ya? Maka diturun secara peringkat-peringkat, jadi senang. Litaqra'u 'alan nas, supaya engkau baca kepada sahabat-sahabatmu dan untuk diingati dan dihayati. Jadi para sahabat dia tahu bahasa Allah SWT dengan bahasa hadis tidak sama. Sahabat ni tengok tadi, bila yang Quraisy, yang kafir, bila mai dengar baca Quran, dia kata innaha la halawah. Kan? Laisa min kalamil bashar. Ini bukan bahasa manusia ni. Bahasa bukan pada itu kalam bashar. Dan Nabi kita SAW di peringkat awalnya, Nabi kita tidak benar tulis hadis, takut bercampur dengan Quran. Quran ditulis di atas kayu, di atas belulang, di atas tulang, dan macam-macam ditulis oleh para sahabat, oleh penulis-penulis katabatul wahyu yang dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peringkat awal Nabi kita tak benar tulis hadis, takut bercampur dengan Quran. Kemudian mari panjang cerita dia, seorang yang bernama Abu Syah mari Nabi kita benarkan. Maknanya bila Quran tu dapat dibezakan. Cara para sahabat, kemudian Nabi kita bila turun ayat Quran, Nabi kata letak sini. Itu dia panggil, para ulama katakan susunan ayat, susunan surah tauqifi. Mana tauqifi itu bukan disusun oleh sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, letak sini. Turun ayat ni, letak di sini. Letak dalam surah ini, letak. Sebab tu kadang-kadang dia turun tak, bukannya macam ikut turutan, ikut tarikh. Cuma tarikh Makki Madani tu ada, tapi berbeza. Tengok, ada surah Makkiyah duduk sini, ada Madaniyah duduk sini kan. Kemudian para sahabat mengumpul balik Al-Quran daripada aktaf, daripada tulang-tulang, daripada apa, dikumpul balik selepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Maka timbullah beberapa versi.
Sehinggalah mari pada zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, Uthman kata tak boleh banyak-banyak versi, nanti orang celaru, maka ditulislah mushaf yang dikatakan resam Utsmani yang kita duk baca sekarang ni. Jadi sampai hari ni pun para ulama tak akan ubah tulisan Utsmani kerana dia ada i'jaz di situ dan ada perbezaan yang sungguh ketara. Contohnya dalam tulisan kitabun, ada tulis ada alif, kaf ta alif pa, kitabun. Ada tulis tak ada alif, kita kaf ta ba kan. Nampak perbezaan. Jadi yang kata kitabun, ada kata kitabun. Berbeza dia punya makna. Kitab, satunya ajal, tempoh. Satu lagi kitab Quran. Kitabun anzalna. Allahu Akbar. Ini panjang. Baiklah, kita tengok kalau ada soalan lain. Saya tak boleh panjang. Kalau tuan-tuan nak tengok, kena masuk dalam kelas Ulumul Quran. Baru perbincangan secara detail. Cuma kita bagi orang panggil gambaran secara umum. Nah, syukran. Soalan yang kedua, sejarah pengumpulan ayat Al-Quran kepada mushaf daripada zaman Nabi sehingga zaman Khulafa Ar-Rashidin. Itu soalan yang kedua. Tadi saya sebut dah, maknanya para sahabat kumpul balik, dia letak dalam mushaf orang tua orang ni. Akhir sekali bila mari zaman Sayyidina Uthman, kan, pada permulaannya Quran itu fi suduri rijal, dalam dada sahabat-sahabat yang hafal Quran. Dalam satu peperangan Al-Yamamah atau peperangan apa, ramai di kalangan al-hafazah, penghafal Quran syahid pada saat itu. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bimbang, takut Quran ini hilang dengan matinya para sahabat. Maka dia beri pengesyuran kepada Sayyidina Abu Bakar, Abu Bakar, pasal kita kena kumpulkan Quran ini. Nanti mati penghafal Quran, siapa yang nak mengesahkan. Jadi alhamdulillah, akhirnya Allah Ta'ala cerahkan dada Sayyidina Abu Bakar, terima pandangan Sayyidina Umar, maka dikumpul untuk kali yang pertama. Kali yang pertama. Kemudian berperingkat-peringkatlah sampai kepada Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, maka jadilah resam Utsmani yang kita ada hari ini. Nah. Okey, terima kasih Doktor atas kalau banyak soalan kena bagi tahu Ustaz Khalid. Kita jawab pendek-pendek je kan. Sebab masa terhad. Ada lagi satu soalan Doktor. Doktor sebut tadi apabila seorang Jepun dibacakan Al-Quran meremang naik bulu roma dia, kalau kita ni sebagai Muslim dah umur dah 30, 40, kalau kita baca Al-Quran tidak meremang bulu roma tu, macam mana Doktor untuk menanamkan, mendidik hati untuk mendekat dengan Al-Quran? Silakan. Jadi alhamdulillah kita kena usahakan. Yang pertama sekali kita kena memahami makna. Mana kalau kita baca saja tak jadi, sebab boleh jadi kita dengar Al-Quran sambil lewa. Sambil duduk dengar benda lain kan. Sebab tu bila mari musim PKP ni tak ada lagi dengar Quran. Dulu ada masjid-masjid duk baca Quran dekat nak masuk waktu kan. Kita kena terasa, sebab itulah seorang sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan seorang sahabat ni kata, mu kena cari Quran itu, mu kena cari hatimu dalam beberapa tempat. Kita kena cari hati kita dalam beberapa tempat. Kita kena tengok. Di antara tempat yang kita nak tengok hati kita ada ke tak ada, iaitulah ketika kita baca Al-Quran. Waktu baca Quran ni ada rasa ke tidak? Rasa khusyuk ke tidak? Rasa sesuatu ke tidak dalam hati kita? Mana kalau tak terasa apa-apa, bermakna kita kena kaji balik di manakah silap kita, sehingga para sahabat mengatakan kalau tak jumpa ni, ada seorang ulama, maaf bukan nama Ibnu Mas'ud, seorang sahabat dia kata, ta'ahad, mu kena cari hatimu ni ketika baca Quran. Kalau tak terasa apa-apa, mu kena minta dengan Allah SWT supaya Allah Ta'ala beri kepada kamu hati. Kerana kamu la qalbalak, kamu tu masih dikira tidak mempunyai hati. Masya Allah, tabarakallah. Jadi seolah-olah kita ni dikata apa? Dikata tidak mempunyai hati. Sebab apa? Sebab kita baca Quran tak rasa apa-apa. Inilah dipanggil satu cuitan yang cukup memberi kesan kepada kita. Maka para jemaah sekalian, kita kena, yang pertama sekali kita kena cek balik. Mungkin dengan sebab kita tak terasa. Tak rasa Allah Ta'ala bercakap dengan kita. Para ulama kata apa? Siapa dia nak suruh, nak dengar Allah bercakap dengan dia, baca Quran. Kalau kita nak bercakap dengan Allah, kita solat, kita doa, kita bercakap dengan Allah. Maka yang pertama sekali kita kena kembali kepada memahami isi kandungan. Ada beberapa ayat, bila kita baca, anak duduk satu majlis dengan syekh kita,
Anda tengok dia punya huraian kepada surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia baca ayat ni daripada awal sampai ke akhir ayat, menangis terus. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kita hari ni, punca kita tak boleh menangis, mungkin dengan sebab faktor yang pertama kali kita tak faham. Yang kedua, kita baca bukan dengan jauh rohani. Kita baca dengan meneliti, menjiwai bacaan kita sendiri. Kita rasa sedap je orang baca. Anda ingat waktu arwah bapa saya dulu, Allah yarham, dia kata zaman dulu ada seorang qari'ah, nama dia anak gagak. Sebab apa nama anak gagak? Gagak ni warna apa? Warna gelap kan? Jadi makcik ni, qari'ah kita ni macam gagak dia. Gelap. Tapi kalau dia baca Quran di sebalik tabir, orang bertempik. Jadi dia baca. Walahum azabun azim. Pendengar-pendengar duduk luar tabir ni, Allah sedapnya. Kita kata Masya Allah. Lahum azabun azim. Pakat kata sedap. Sebab tak tahu apa. Ini masalah. Jadi kita cubalah para soalan tadi, iaitulah kita cuba memahami makna dan kita baca dalam suasana baca Quran. Nah. Okey, terima kasih di atas pencerahan itu tadi, dan ada lagi beberapa soalan daripada para penonton. Bagaimanakah kita hendak praktis di dalam kehidupan kita ini dengan berpandukan Al-Quran? Sebagaimana kita di pejabat, kita sebagai pemimpin, ketua keluarga, ketua kampung, bagaimana kita nak mendidik hati-hati orang yang bawahan kita ini untuk dekat dengan Al-Quran dan menjadi panduan dalam kehidupan. Ya. Silakan. Sebagaimana yang kita dengar, Al-Quran itu kitab hidayah. Tapi bandingnya dia macam buah kurma. Kan? Kurma ni kalau kita beli mahal letak sini, kalau kita tak baca, kita tak makan, kita tak rasa manis. Sama juga, kita nak buat dalam pejabat kita ni sesi pengajian Al-Quran. Memang kena ada. Kan kita ada kuliah mingguan, kita ada. Jadi saya nak untuk kerja-kerja di pejabat, elok kita tafsir beberapa ayat yang berkait dengan kerjaya kita. Contohnya ayat tentang innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan kan. Wa ita'izil qurba. Ayat-ayat tentang an tu'addul amanati ila ahliha, supaya jaga amanah, jaga kejujuran, jaga semua tugas-tugas. Maka setiap masa kita ambil satu ayat, kita beri, kita panggil penceramah, panggil ahli-ahli tafsir, carilah ustaz-ustaz yang ke lapangan, dan kita beri tajuk. Jangan ustaz tu mari ikut tajuk dia macam-macam, dia akan cerita apa je dia ingat. Sambil-sambil tu, lepas-lepas bercerita, keluar pula air jus dia nak jual tu, contohnya dah jual pula air wangi dia. Kita kata itu bukan nak jual tempat sini, kita nak dekatkan manusia dengan Quran. Saya pergi sebuah pejabat, saya kata, apa bunyi makcik-makcik dia baca Quran? Dia kata, kami buat shift ustaz, buat shift. Hari ni 2 orang kena masuk pejabat, masuk dalam kelas ngaji Quran. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Pukul 8, pukul 10, orang lain pula mari, 2 orang ngaji Quran. Kita kata itu di antara cara. Tapi kalau kita ceramah umum ya, masyarakat, staf kita tak ada kitab, tak ada buku, nota, kita kata itu bukan mengaji, itu pergi dengar. Mendengar tak sama dengan orang mengaji, berbeza. Jadi kita cari tafsir-tafsir yang ringkas-ringkas, yang kita boleh tadabburkan ayat-ayat yang berkait dengan pejabat kita, kerjaya kita, insya-Allah kesan dia sangat besar dalam jiwa manusia. Ya. Terima kasih Doktor di atas ulasan, kupasan dan pencerahan tersebut. Dan akhir soalan daripada saya, Datuk, apakah harapan Datuk pada para penonton dan para warga Universiti Malaysia Kelantan khususnya, dan seluruh pendengar yang mendengar secara langsung? Silakan. Alhamdulillah, harapan saya supaya kita ma'al Quran, bersama dengan Al-Quran. Jadi kita cuba Pusat Islam boleh main peranan yang besar supaya pelajar-pelajar kita, sebelum pelajar kita pergi pada pensyarah-pensyarah kita, staf-staf kita, biar yang pertama sekali kita naik tahap yang pertama boleh baca Quran, boleh baca Al-Quran. Kalau boleh kita boleh keluarkan CJ. Staf ni telah lulus kursus. Orang dan waktu nak naik pangkat, nak tengok juga CJ lulus Al-Quran. Masya Allah, Tabarakallah. Orang ni kalau ada pulangan dunianya, tak apa. Mana boleh masuk kursus ngaji Quran kerana nak naik pangkat. Kita ingat.
Saya teringat Ustaz Khalid, satu kisah Sayyidina Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Dia kata dia susah masuk ngaji dulu. Kemudian dia terpaksa kena pindah masuk ke asrama penuh. Dia kata asalnya kita pergi asrama penuh tu kerana nak ambil beasiswa dan nak menuntut ilmu. Aballahu, Allah Taala tak nak menuntut ilmu kecuali untuk ilmu. Walaupun asalnya kita nak minta beasiswa, tapi sebenarnya kita pergi kerana nak belajar ilmu, kita tak ada belanja, kita ambil beasiswa, kan? Inilah kita. Maknanya walaupun nampak kita belajar kerana kerusuh, kerana nak ambil sijil, tapi yang sebenarnya kita nak memahami kitab Allah Azza wa Jalla. Maka para jemaah sekalian, ambillah, sama ada kerusuh rasmi, tak rasmi, daurah-daurah yang kita ada hari ini, alhamdulillah, marilah sama-sama kita balik belajar Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran. Sebagaimana saya buat contoh tadi, orang putih mengkaji Al-Quran masuk Islam. Kita ni mengaji Quran tapi tidak mengkaji. InsyaAllah peringkat universiti kita boleh buat kelas-kelas tadabbur kepada pelajar-pelajar kita, kepada pensyarah kita dan kepada masyarakat awam. InsyaAllah apabila kita kembali kepada Al-Quran, hati kita digilap. Allah Ta'ala sebut dalam awal surah Al-A'raf kan. Al-A'raf, Iza zukirallah wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibaca ayat Quran, bertambah iman kita. Jadi kita nak tambah iman kita bukan pergi dengan tengok cerita-cerita pelik. Kita tadabbur Al-Quran, insya-Allah hati kita cerah dan iman kita bertambah, insya-Allah. Terima kasih kepada doktor di atas perkongsian tersebut. Apa yang dapat saya simpulkan di sini ialah Al-Quran sebagai dusturuna, iaitu panduan dalam kehidupan kita, dan marilah kita merungkai kehebatan-kehebatan Al-Quran dengan mengadakan tadarus dan diskusi-diskusi, dan kita mungkin boleh mengadakan kelas-kelas pengajian Al-Quran di pejabat, di rumah kita ataupun di mana juga kita berada di dalam kumpulan. Seterusnya bolehlah kepada para pengkaji, kita mengkaji, mencari kebenaran dalam Al-Quran. Relatekan kajian kita dengan kehebatan Al-Quran. Dan Nabi menyebut dalam satu hadis, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Nabi meninggalkan dua perkara. Nabi mengatakan, sekiranya kamu mengikuti dua perkara tersebut, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Oleh itu dalam kehidupan, marilah kita berpandukan kepada Al-Quran dalam setiap segenap sudut kehidupan kita. Baik dalam sudut muamalah dengan manusia, sudah tentunya muamalah dengan Allah, muamalah dengan makhluk, muamalah dengan alam sekitar, dan seterusnya dengan manusia yang berada di sekeliling kita. Untuk itu saya bagi pihak Pusat Islam mengucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk di atas perkongsian, dan terima kasih juga kepada tim dan kru teknikal Pusat Islam, seterusnya kepada para penonton dan yang berada di UMK dan berada di luar UMK. Dan aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.